Tuan-tuan hujan-hujan ni. Ada soalan? Tak ada, saya nak tuan-tuan tak ada, saya nak minta tuan-tuan tunggu sekejap supaya saya nak jemput saudara Syam. Panggil apa? Syam. Syam. Saya pun tak tahu dia panggil Syam Kamikaze, tak betul ke? Di Kamikaze ni apa? Sekarang dia bukan Kamikaze lah, saya tahu. Saya saja nak jemput tuan-tuan bagi semangat. Dan kita, saudara Syam ni datang daripada KL, dah 3 minggu dah. Dia dahulu adalah merupakan ahli muzik, kumpulan muzik Kamikaze ni rock lah. Muzik rock Kamikaze, dan pernah jadi panel pengadil lah untuk Akademi Fantasia. Dan dia perkenal lah diri dia. Saya buat search juga, tapi tak hafal apa habis. Tapi dia perkenal diri dia, dan saya nak minta supaya dia terang sedikit tentang pengalaman dia sehingga dia main mengaji, dia mula belajar Islam dan seumpamanya, yang mungkin boleh nak manfaatkan oleh kita dalam nak melihat bagaimana dakwah itu boleh berkembang, insya-Allah. Dengan segala hormatnya saya perkenalkan saudara Syam. Syam kena perkenalkan nama secara detail, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Asri kerana sudi memberi peluang untuk saya cakap sekejap. Yang saya rasa saya terima jemputan beliau hanya sebab saya fikir benda tu perkara yang baik. Sebab saya segan sebenarnya. Banyak kawan-kawan di sini yang saya pun belum sempat nak kenal semuanya lagi. Tapi apa yang saya boleh cakap secara ringkas, bagi tuan-tuan ataupun perempuan di belakang sana yang tak kenal saya ni dulu daripada zaman muda pasal ayah saya pun merupakan guru saya sendiri, mengajar muzik. Saya tidak pernah dapat pendidikan formal main muzik, tapi saya telah menjadi pensyarah di UiTM Shah Alam, jurusan degree in jazz performance. Baru 2 sem lepas saya berhenti. Sebelum tu saya pernah mengajar di Akademi Seni Kebangsaan, dan saya rasa itu adalah satu perkara yang baik lah, walaupun saya sendiri tak pernah dapat formal studies. Dan di samping tu saya pernah terlibat dengan macam Ustaz cakap tadi lah, band rock tu dulu pada 10 tahun lepas kot. Lain daripada tu saya buat kerja mainly, kalau tuan-tuan dapat ada tengok di Astro macam kata dulu, saya selalulah buat program Akademi Fantasia tu, time Maui jadi juara, dan sampai Syahir lah yang tahun lepas ni, baru ni. Dan dah terlanjur kita sebut pasal AF tu, itulah minggu depan kebetulan pula tu saya dijemput buat season yang terakhir ni untuk jadi pengkritik. Tak tahulah apa saya nak cakap, sebab saya pun tak berapa ikut sangat yang season baru ni. Tapi itulah sedikit tentang kerja saya. Saya rasa tak berapa penting sangat. Yang paling penting saya nak kongsi kat sini ialah saya mengikuti blog Dr. Asri kira-kira sejak 3 tahun yang lepas, Minda Tajdid. Jadi saya baca, dan saya tak kenal orangnya macam mana saya kenal daripada hari ini. Saya baca, wah, apa cerita ni, sonok, pengupasan dan sebagainya. Sebab saya suka berfikir daripada kecil, kenapa benda ni tak boleh macam ni? Apa jawapan dia? Kalau tanya ustaz masa saya sekolah, jangan tanya, haram. Dah, kau ni banyak tanya, dia marah kita. Jadi saya nak penjelasan tu dari segi ilmiah yang mana saya faham. Misal kata, Nabi cakap hadisnya sekian, sanadnya sampai begini-gini. Jadi saya yang jahil ni faham kenapa saya tak boleh buat macam ni. Okey tuan-tuan, saya nak buat satu pengakuan yang tak berapa baik. Seperti saya pernah pakai sumbang dulu, berlubang telinga saya ni. Jadi apabila saya ditegur dengan cara yang baik, yang sebelum ni saya tak pernah dengar cerita tu, jadi saya buka, saya buang.
cerita macam-macam lah. Masa zaman saya main rock dulu, pakai gelang ke apa ke, ini semua haram. Saya buka, tak ada dah rantai ke apa ke. Walaupun sebab saya sendiri baca buku-buku hadis, gelang tu walaupun dia gelang tali sekalipun, gelang kulit, jangan kata gelang emas dan sebagainya, hukumnya haram. Jadi saya tak persoalkan lagi, dan saya tak nak balik kepada zaman tu. Jadi apa yang saya nak kongsi ialah, bila saya dah baca minda tajdid ni sekian lama, saya cakap satu hari boleh lah kalau saya nak dapat jumpa Ustaz Asri ni in person kan. Alhamdulillah peluang tu dapat diberikan pada saya apabila saya datang, ketika saya rasa agaknya Tuhan nak bagi hidayah pada saya. Sebab sebelum ni saya solat tertinggal, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Macam Ustaz cakap tadi lah, kalau kita mengukur pada orang yang tak elok, dia tak semayang langsung, aku ada juga nak semayang zuhur. Macam kata, mungkin saya salah seorang yang tergolong dalam golongan tu lah dulu. Daripada tak ada, baik ada, walaupun satu, macam kata. Macam budak-budak baru akhir balik, orang tua akan ajar, dapat satu rakaat satu waktu fardu pun dah okey. Tapi masalah saya dah akhir balik lama dah, bukan budak-budak. Jadi saya cuba cari. Jadi apabila saya dapat hidayah yang saya rasa betul-betul Allah Ta'ala nak bagi hidayah tu, ialah pada masa ketika Imam Sudais ada kat sini. Saya telah bawa kereta dengan kawan saya daripada KL, tak ada tujuan ke mana-mana, cuma saja nak bawa kereta, nak singgah di masjid, nak semayang. Sambil tu nak bermunajat, ya Allah bagilah, tunjuklah jalan yang lurus, bagilah aku ni jadi umat Islam yang betul, bukan nama je Islam. Jadi saya jalan sampai saya singgah di Kanga, Masjid Alwi. Saya masuk masa tu waktu zuhur, saya tengok ramai sangat orang kat masjid tu. Apa ada kat sini? Tengok semua macam ni, tengah ramai tengok macam ni. Saya tengok, Masya Allah, Subhanallah, semua terperanjat. Saya pun tak tahu apa ni betul ni. Imam Sudais ada kat situ. Mak saya selalu cerita, Imam Mekah ni jangan main-main, kalau orang pegang dia pun kena tangkap. Dia memang tak bagi, ada pengawal jaga semua, kita dapat tengok dia jauh. Saya tengok depan mata tuan-tuan. Lepas tu saya cakap lah, lepas dia dah mengaji, saya diam dengar dia suara dia kan. Lepas tu saya keluar, saya cakap kawan saya, tak apalah, ni ramai orang ni, biarlah, mungkin tak ada rezeki kita nak jumpa, salam dia, tak apalah, kita tunggu kat luar lah, ambil gambar pun jadilah. Sekali punyalah Allah tu maha berkuasa, dia nak bagi hidayah, yang cerita hidayah saya ni tadi. Saya tunggu dia kat depan, dekat kereta. Sekali dia yang lalu depan saya, dia ulur tangan. Subhanallah, saya telefon mak saya menggigil, Bu, tahu tak apa cerita ni, Imam Sudais ulur tangan ni. Bukan saya nak salam dia nak salam saya. Itulah pada saya salah satu peluang yang saya rasa sebagai orang Islam yang sangat susah. Rasa orang yang pergi haji tiap-tiap tahun pun belum tahu dapat peluang macam tu. Saya ni siapalah pula kan. Jadi Allah Ta'ala nak bagi itu. Lepas tu saya turun daripada Zuhur tadi tu, lepas asar saya datang ke sini di Institut Al-Qayyim ni, sebab saya dah tahu dah dalam jadual yang kawan-kawan di KL pun dah bagi tahu ada kuliah di sini. So saya dapatlah berjemaah 2 kali dengan Imam Sudais. Saya cakap, inilah tempat Dr. Asri ni. Tak apa, lepas ni saya nak datang selalulah, saya cakap. Jadi pada trip yang mula-mula tu, saya tak dapat jumpa dengan Ustaz. Sebab masa tu pun ramai, penuh sampai kat luar sana. Saya cakap tak apalah, mungkin belum rezeki saya, lain kali saya datang lagi sekali kuliah. Jadi bila saya datang, saya kenal dengan kawan saya, orang di Mengkuang ni. Cakap, tak apa, abang datang lagi nanti kali. Saya kenalkan ke apa, kawan-kawan kat sini. Okey, saya datang. Lepas tu, sampailah Ustaz jumpa saya, jemput saya datang di rumah, layan saya dengan baik, bagi kurma, bagi teh Arab dan sebagainya yang saya tak pernah minum sebelum ni. Saya kata, wah, saya punya layanan ni macam hebat betul saya rasa kan. Dan sampai tak tertanya macam-macam soalan yang saya nak tanya sebelum ni, sebab saya macam teruja kan, segan sangat. Jadi apa yang saya buat selepas tu ialah saya beli semua. Dan Alhamdulillah saya pun ada kitab yang ni juga, Riyadhus Shalihin ni, sebelum saya mengaji. Jadi saya punya doa ialah, saya kata, ya Allah bagilah petunjuk pada saya yang lurus, yang benar, sebagaimana yang telah diberikan kepada Rasulmu. Sebab petunjuk ni yang sepaham saya macam-macam. Macam Ustaz selalu ceritakan, kalau Syiah tu dia kata dia betul. Jadi kalaulah saya tiba-tiba termasuk golongan macam tu, sebab tu saya rasa dia betul. Macam mana? Dia cakap,
Alhamdulillah cakap, tiba-tiba saya jumpa Imam Sudais. Lepas tu saya jumpa Dr. Asri. Lepas tu pelajaran-pelajaran yang saya beli, kebetulan buku-buku yang sebelum ni saya beli sendiri pun samalah. Wallahualam, saya tak tahu. Tapi pada saya itu hidayah sangat besar. Dan alhamdulillah banyak perkara-perkara yang dulu saya tak buat, nak saya bangun pagi sekarang. Walaupun saya balik lewat kerja pun, misal kata saya tak tidur tak apa, sebab saya tak nak lepaskan. Macam waktu subuh kan, yang sebelum ni terus terang saya cakap memang lihatlah kan, memang kalau balik pukul 2 tidur dulu, nanti kalau bangun dapat zuhur pun jadilah. Macam tadi yang Ustaz baru cerita, macam itulah saya dulu. Tapi alhamdulillah hari ni Allah Ta'ala dah bagikan saya satu semangat. Mudah-mudahan dia terus, dan saya minta pengakhiran yang baik buat diri saya dan semua juga tuan-tuan dan perempuan di sini. Sebab itulah yang Nabi ajar kita suruh doa. Salah satu doa yang Nabi cakap, bukan kita dapat hidayahnya ni sebab apa, hati kita ni boleh berbolak-balik. Jadi saya minta benda tu. Saya solat, saya tak tahu amalan saya diterima atau tidak, Allahuakbar, tapi saya minta doa, ya Allah janganlah kau bagi hidayah pada aku, kemudian kau bolak-balikkan hati aku. Sebab itu yang saya paling takut. Jadi itulah sedikit tentang diri saya yang tak seberapa ni. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Asri kerana bagi saya peluang untuk berkenalan tuan-tuan. Mudah-mudahan lepas ni kita semua dapat syafaat dari Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan katsira pada saudara Syam. Dan kita jemput saudara Wahab, ada ni pengumuman sikit. Tuan-tuan, malam ni patut lampu tak menyala, tapi tuan-tuan boleh pergi tengok kita punya library dah nak siap. Dah siap lah. Cuma kita nak atur buku. Dan saya jemput tuan-tuan, siapa yang nak menyumbang buku, tapi buku jangan sembarang sumbang kan. Dia kena ada senarai. Kita akan senaraikan buku tu. Siapa yang nak wakaf, dia bagi, dia beli buku tu ataupun disuruh kita beli, kita akan senaraikan. Dan tuan-tuan akan boleh gunakan library tu, insya-Allah. Dan kita pun akan siap seperti mana yang kita bagi tahu atas ni, kita akan ada 20 katil yang tuan-tuan bila datang daripada jauh memang boleh tidur di atas tu. Tapi kita ambil sikit yuran lah, RM10 je sehari nak bayar elektrik. Jadi ada katil apa, kita akan siap atas tu untuk tetamu yang jauh, dan kita akan cuba hidupkan, insya-Allah. Bulan puasa ni insya-Allah kita akan hidupkan 30 hari lah, insya-Allah. Banyak program, insya-Allah.